Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah kita akan sambung kembali pada subjek kita yang kedua. Tuan-tuan pernah baca kisah berkaitan tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni seorang sahabat Nabi antara yang termuda selain daripada Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan sebagainya, nama-nama yang lain. Baik, Ibnu Abbas ni ketika mana Nabi wafat, dia hanya berumur 13 tahun. Tapi setelah mana Nabi wafat, Ibnu Abbas dia jadi sahabat yang paling hebat dari sudut keilmuan kerana dia jadi tempat rujuk. Bagaimana yang kita pernah sebutkan dahulu, Nabi pernah doakan kepada Ibnu Abbas untuk jadi seorang yang alim dan orang yang jadi pakar di bidang Al-Quran. Maka sebab itu bila mana banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ni berlainan daripada tafsir yang ditafsirkan oleh sahabat yang lain. Yang keduanya pula, Ibnu Abbas ni juga sampai ke satu tahap kadang-kadang benda yang orang tak sangka dia boleh tafsirkan sebegitu, tapi dia tafsirkan sebegitu. Contoh, satu surah yang diturunkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila mana Allah datangkan iaitu kemenangan, Allah bantu umat Islam untuk pembukaan kota Mekah, maka kamu akan dapati manusia akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka orang bertanya kepada Nabi, orang bertanya kepada sahabat, apakah maksud surah ini yang menceritakan? Sebahagian besar sahabat-sahabat mengatakan surah ini menceritakan berkaitan tentang satu hari kelak Mekah akan dapat ditawan balik oleh kita. Tanya pula, wahai engkau Ibnu Abbas, apa pandangan engkau tentang surah ini? Ibnu Abbas kata itu petanda yang Nabi kita Muhammad SAW akan wafat. Maknanya pandangannya berbeza daripada pandangan yang lain. Tapi betul tak betul pandangan sahabat yang lain? Betul juga. Tapi pandangan dia lebih pada sisi yang lain. Ini kehebatan yang ada pada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ni orang yang hebat, dikatakan setelah mana wafatnya Nabi, beliau menjadi tempat rujuk sahabat dan dia membuka kelas-kelas pengajian. Kelas pengajian dia, rumahnya ada satu rumah yang mana dalam rumahnya dipenuhi oleh timbunan-timbunan, tulisan-tulisan yang pelbagai yang dia tulis sehingga dikatakan daripada lantai ini naik sampai ke bumbung rumah. Okey, mungkin kita boleh katalah betul rumah Arab ni dia tak tinggi macam rumah kita. Dia punya bumbung rumah di bawah sekitar ni, kalau letak ke bawah saya penuh. Nak katakan dalam rumah tu penuh dengan bahan-bahan yang dia tulis. Itu yang pertama. Yang kedua dia pula, pada setiap hari rumahnya ni akan didatangi oleh orang nak menuntut ilmu ketika mana zaman tabi'in dahulu. Apa dia buat? Di hadapan pintu rumah dia ada seorang guru yang alim, ada seorang anak murid dia yang akan memanggil, jadi tukang panggil orang. Apa dia kata? Okey, dah habis kelas tafsir, siapa nak belajar kelas balaghah sila masuk, keluar tafsir, masuk kelas balaghah. Dah habis kelas kita nak belajar pula tafsir tafsir harfi contohnya lah. Nanti masuk tafsir harfi, keluar pula yang kelas fiqh. Maka bertukar-tukar setiap masa ada tu. Bahkan dikatakan orang tu sepanjang-panjang perjalanan nak pergi kat rumah dia tu dipenuhi oleh orang yang menuntut ilmu. Ini kehebatan yang ada pada Ibnu Abbas, dan kita pun sama, alhamdulillah, sekurang-kurangnya Aqra kita jadikan sebagai tempat ilmu, tempat yang bertukar-tukar. Tak kisah, mungkin ada subjek-subjek yang kita rasa nak belajar, cuma subjek yang kita nak belajar hari ini mungkin agak tengok tajuknya nampak seakan-akan macam berat. Tidak sebagaimana tajuk yang lain. Tafsir senang untuk dipahami, fiqh senang untuk dipahami, tapi tengok tajuk ni fiqhul aulawiyat, sebut nama pun dah macam sukar, macam susah. Maka jangan jadikan dia ni sebagai satu benda yang susah. InsyaAllah kita akan mudahkan dia supaya kita tak serabut. Tujuan kita belajar supaya kita tak serabut. Tujuan kita belajar untuk kita dapat ilmu-ilmu yang kadang-kadang mungkin kita tak jumpa pada masa-masa yang lain. Ada orang bagi alasan ke akrab ni, minta maaf Ustaz, saya bukan tak teringin nak masuk kelas tafsir, kelas fiqh, tapi saya rasa saya ni tak layak lagi untuk belajar tafsir. Lebih layak. Bila kata, kenapa? Mudah diri, ni lebih belajar tasawuf. Okey, tak payah nak rendah diri sampai macam tu. Terbuka untuk siapa-siapa pun. Subjek ni pun fiqhul aulawiyat ni pun tak ada masalah. Siapa pun dia boleh belajar. Tak faham, boleh tanya. Saya pun tak faham juga, kita tanya pula orang lain yang lebih faham. Tak ada masalah dalam bab ni. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat. Baik, untuk topik kita, subjek kita yang baru ini dinamakan fiqhul aulawiyat. Kita dah tunjukkan preview dia hari tu bulan lepas, kalau saya ingat saya tak ingat dah. Okey, kita dah ceritakan tentang kitab ini yang asalnya kitab dalam bahasa Arab. Ini kitab yang dalam bahasa Arab, iaitu fi fiqhil aulawiyat. Kitab dalam bahasa Arab dirasatun jadidah, iaitu dia kata kitab yang bernama fiqh aulawiyat
iaitu dirasatun jadidah, iaitu kajian yang baru fi zawil Qur'ani was sunnah, mengikut Al-Quran dan juga sunnah, ataupun daripada kacamata Al-Quran dan kacamata sunnah. Siapa pengarang kitab ini? Pengarangnya adalah Dr. ataupun Al-Ustaz Ad-Doktor Ad-Da'i Al-Murabbi Al-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi. Panjang tak boleh kita tulis kat sini. Dah ingat? Dia ada. Biasanya kalau siapa-siapa buka yang buku yang bahasa Arab, kita akan jumpa nama pengarang kitab ni Al-Alimul Allamah. Al-Alimul Allamah. Al-Syekhul Murabbi Al-Murabbi Al-Ustaz Ad-Doktor Ad-Doktor Yusuf Al-Qaradawi. Kita ambil yang pendeknya, Yusuf Al-Qaradawi ataupun Yusuf Al-Qaradawi, Al-Alimul Allamah. Okey. Biasanya orang Arab ni dia ada gelaran, bahkan mereka menggunakan gelaran-gelaran ini untuk memuliakan. Dan gelaran ini bukan diminta oleh si empunya diri, tapi anak-anak murid pengikutnya yang meletakkan gelaran ini kerana kehebatan yang ada pada orang yang mereka gelar. Yang pertama, kebiasaan perkataan Al-Alimul Allamah ini diberikan kepada ulama-ulama yang hebat dan alim, yang menguasai boleh dikatakan semua bidang-bidang ilmu. Maka mereka akan menggunakan istilah Al-Alimul Allamah. Al-Alim orang yang alim, Al-Allamah sangat-sangat alim. Ada orang yang alim tak berapa nak alim sangat kita panggil alim. Tapi ada orang alim hak terguru pula kepada ulama-ulama yang alim ini, dinamakan Al-Allamah. Kenapa beliau digelar sebagai Al-Alimul Allamah? Antaranya kerana beliaulah dengan usaha dia telah mengaturkan ulama-ulama di seluruh dunia untuk dia buat salah satu, bukan macam NGO lah, sebagai satu badan yang dipengurusikan oleh beliau. Di bawahnya adalah ulama-ulama dunia. Tujuan ulama-ulama dunia ni buat tujuan untuk nak concern mereka ni pada bab-bab yang kita katakan segala isu yang berlaku di sekitar dunia Islam pada sisi pandangan yang berbeza kepada ulama-ulama yang sebahagiannya terikat dengan mana-mana kerajaan ataupun mana-mana entiti. So dia nak pisahkan, kerana ulama dia mesti dipisahkan, sama ada dengan kerajaan, pemerintah, mana-mana orang dia mesti bergerak pada jalan dia sendiri berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Disebabkan di bawahnya ramai ulama-ulama, maka dinamakan mereka sebagai dinamakan beliau Al-Alimul Allamah. Akibat antaranya yang mengikut sebiji apa yang telah dibuat oleh beliau di Malaysia ni adalah Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman adalah salah seorang yang dia tidak berguru secara berterusan dengan Syekh Yusuf Qaradawi. Cumanya dia antara peminat, bermula daripada peminat. Okey, kemudian selepas daripada dia meminati Yusuf Al-Qaradawi, waktu dia buat tesis master dia di Jordan, kebetulan ada satu ijtima' ulama dunia di Jordan. Dia bawa tesis dia pergi tunjuk dekat Syekh Yusuf Qaradawi. Dia minta untuk nak join usrah Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi ni dia ada usrah dia di UAE. Dia tinggal di Qatar, di Qatar, di Doha. Maka mereka akan buat perhimpunan 2-3 bulan sekali. Dan daripada situlah yang dia jadi penasihat kepada beberapa bank di Qatar dan sebagainya, disebabkan oleh kerana bermula daripada pengenalan dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini. Bahkan boleh dikatakan kesemua ulama-ulama yang ada di seluruh dunia mereka akan kaitkan diri mereka dengan Syekh Yusuf Qaradawi, kerana beliau ni orang yang peka kepada isu-isu semasa. Jadi dia balik ke Malaysia, Dr. Zaharuddin apa dia buat? Dia panggil mursyid. Siapa tahu? Mursyid. Apa dia mursyid ni? Gabungan antaranya Dr. Zul Al-Bakri, Ustaz Zahazan, Dr. Zahazan dan beberapa penceramah-penceramah selebriti yang lain. Mereka tubuhkan satu kumpulan grup ulama-ulama yang mereka ini mengeluarkan hukum hakam berkaitan tentang keperluan-keperluan yang terdapat pada umat Islam. Contohnya pada isu-isu yang kadang-kadang mungkin ulama ni mengeluarkan statement dari sudut politik parti, tapi mereka mengeluarkan statement dari sudut apa yang mereka faham tanpa berpegang kepada mana-mana pihak. Maka inilah yang dibuat, bagaimana dibuat oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Baik, kembali balik.
Al-Syekh Al-Murabbi. Syekh ni gelaran biasa kepada orang yang tinggi ilmu, orang yang dihormati, digelar sebagai Syekh Al-Murabbi. Kenapa digelar beliau sebagai Murabbi? Kerana cara beliau ni cara yang berbeza dengan sebagian ulama yang lain. Contohnya ulama yang terdapat di Jordan, ada seorang Syekh Hasan As-Saqaf. Syekh Hasan As-Saqaf. Syekh Hasan As-Saqaf ini tok guru pada, siapa pernah dengar nama Ustaz Zamihan? Ustaz Zamihan Al-Ghari. Okey, salah seorang pegawai daripada JAKIM, Kementerian Dalam Negeri sekarang ni. Okey, bahagian keselamatan yang selalu kupas isu Syiah dan isu kesesatan mazhab-mazhab dan sebagainya. Maka kalau kita tengok cara Ustaz Zamihan ni cara yang keras sangat-sangat. Okey, sampai ke tahap mengkafirkan ulama, disebabkan oleh kerana tu guru dia juga jenis yang macam tu. Syekh Hasan As-Saqaf ni antara orang yang suka mengkafirkan. Ibnu Taimiyah tu kafir. Okey, contohnya anak murid Ibnu Taimiyah juga kafir dan menolak beberapa ulama-ulama yang lain dengan dakwaan-dakwaan yang kasar dan tegas. Maka kita tak menerima cara yang sebegitu keras. Sebab tu orang yang macam ni dia tak layak digelar sebagai murabbi. Kerana apa? Murabbi ni orang nak didik manusia, nak bawa manusia kepada kebaikan, dia mesti dengan cara dia yang tertentu. Contoh bagaimana Nabi didik sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi minta sahabat masuk ke dalam saf. Semua sahabat dah masuk. Ada seorang sahabat ni dia terlebih ke depan. Orang dah cakap dah masuk dalam saf, betulkan saf, rapat-rapat, jangan bengkak-bengkok. Tiba-tiba seorang sahabat tak dengar, dia pergi duduk kat depan bandingkan dengan sahabat yang lain. Nabi pun manusia biasa, ada perasaan gerak. Apa Nabi buat? Nabi ambil kayu sugi, Nabi letak kat dada dia, Nabi tolak dia ke belakang. Bila Nabi tolak macam tu, terus Allah utuskan Jibril alaihi salam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, bu'ista litakunu mu'alliman wa murabbiyan walasta mujbiran wa mu'annitan. Muhammad, kami utuskan engkau kepada manusia di atas muka bumi Allah ini sebagai mu'alliman, sebagai guru, wa murabbiyan, sebagai pendidik, walasta mujbiran wa mu'annitan, dan engkau bukanlah sebagai orang yang takabur dan orang yang berlagak sombong. Maka jangan sombong dengan manusia. Maka apa sebab? Disebabkan oleh kerana cara Nabi buat yang begitu, Allah tak suka Nabi bersifat dengan sifat yang keras. Sehingga turun dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Kalau tidak disebabkan rahmat Allah, nescaya kamu tak dapat pun wahai Muhammad nak melembutkan hati-hati mereka. Maka sudah pasti manusia akan lari jauh kalau kamu bersifat keras. Sebab tu murabbi ni bagi orang yang mendidik. Dia beza mengajar dengan mendidik. Murabbi mendidik, muallim mengajar. Orang yang mendidik ni dia didik iaitu dengan kasih sayang. Tujuan dia didik, tujuan nak bentuk manusia. Bagaimana kita katakan cikgu-cikgu zaman dahulu dididik garang-garang, tapi anak murid hormat pada cikgu yang garang. Hari ni tak boleh nak garang. Kadang-kadang cikgu masuk kelas ajar, kau nak dengar, kau tak nak dengar, sudah. Ini hanya sekadar cikgu kita kata. Adapun pendidik ini, murabbi, dia akan didik betul-betul kerana dia nakkan kebaikan daripada itu. Inilah dinamakan sebagai murabbi. Al-Ustaz Al-Doktor. Istilah Ustaz dalam bahasa Arab. Ustaz ini sebagai yang pertama guru. Ustaz ini juga kepada kita katakan sir. Sir. Contohnya driver taksi kita boleh panggil Ustaz. Tukang kebun sekolah Ustaz. Apa lagi? Apa sahaja pekerjaan dia kita boleh panggil seorang itu sebagai Ustaz. Tapi bila Ustaz ini digabungkan dengan doktor, dia akan jadi profesor, full profesor, bukan associate profesor, full profesor. Al-Ustaz, al-Doktor maknanya profesor. Dia profesor. Kalau doktor saja, dia tak ada Ustaz, dia panggil doktor saja. Okey, tanpa profesor. Baik, nama dia Yusuf Al-Qaradawi, orang yang dilahirkan di Mesir. Orang Mesir, tapi disebabkan beberapa perkara yang berlaku, suasana politik di Mesir itu yang menyebabkan beliau tak dibenarkan duduk di Mesir. Kerana beberapa teguran beliau, akhir sekali beliau membawa diri duduk dekat Doha, dan jadilah beliau pensyarah bebas di Doha selain daripada mengajar di beberapa universiti di Qatar dan juga mengajar di beberapa tempat-tempat di seluruh dunia, dan juga masuk kepada konferensi-konferensi, bahkan beliau dijemput. Yusuf Qaradawi pernah dapat tak anugerah daripada Malaysia? Anugerah apa dia dapat? Maulid Nabi ke anugerah tokoh Ma'al Hijrah? Dia pernah dapat tokoh Ma'al Hijrah oleh kerajaan Malaysia. Maknanya ulama yang kita sebut ni bukan ulama haram, tapi ulama yang diterima oleh Malaysia sendiri. Sebab tu kita baca buku dia ni sebagai salah satu payuan. Baik, ya. Okay, siapa yang nak tengok blog ni, dia ada website dia sendiri.
Type Al-Qardawi, Qardhawi, dan ada English dan Arabic. Ada English dan Arabic. Baik. Maka kitab yang kita belajar ini, nama kitab ni Fi Fiqhil Awlawiyat. Ini yang kitab yang ada. Kitab membicarakan berkaitan tentang fiqh al-awlawiyat ataupun fiqh keutamaan. Fiqh keutamaan. Baik, kita pergi kepada satu-satu perkataan. Yang pertama sekali, fiqh. Apa maksud fiqh? Fiqh. Alah, apa maksud fiqh? Kefahaman. Maksud fiqh adalah faham. Apa dia hadis Nabi sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah nakkan bagi diri mereka kefahaman kebaikan, diberikan mereka faham kepada agama. Agama ini bukan benda ikutan, tapi agama ini hasil daripada kefahaman. Sebab itu orang yang ikut agama dengan ikutan, maka kadang-kadang dia akan jadi sesat. Hari ini berapa ramai benda perbuatan amal ibadat yang kita buat disebabkan kerana kita ikut orang, tapi akhir sekali benda tadi itu baru kita tahu, ya Allah, dah berlama sangat-sangat dah kami buat, tapi kami tak tahu pun benda ni rupa-rupanya tak ada asas pun dalam agama. Kita duk buat setiap tahun, kita baca doa akhir tahun, kita baca doa awal tahun. Orang lain baca Yasin 3 kali, kita pun baca Yasin 3 kali. Orang sapu muka waktu lepas solat, kita pun sapu muka lepas solat. Ustaz ni dah start dah Ustaz Wahabi pun. Bukan. Kita sebab tu orang yang duduk menuntut ilmu antara benda yang kita kena ada bersifat, jadilah orang yang bersifat terbuka. Saya, pandangan saya mungkin ada orang yang tak puas hati, maka ustaz-ustaz yang datang mengajar apa yang mereka faham. Dan kita kena buka hati kita, jangan kita kadang-kadang ta'assub kepada mana-mana pandangan sehingga mengakibatkan kita tutup pandangan-pandangan yang lain. Sebab tu kita ambil pandangan Imam Syafi'i, apa dia kata? In kunta 'alal haq fa'ti bidalil. Kalau engkau orang yang benar, bawakanlah dalil. Apa dalil engkau? Kemudian dalil pula, iza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kata Imam Syafi'i, kalau hadisnya betul dan tepat, inilah pandangan kami. Takkah kita beramal dengan keadaan seronok bila kita belajar, kita tahu dalilnya dalil yang tepat. Contoh, kita duk buat baca Yasin 3 kali. Waktu bila kita baca Yasin 3 kali ni? Awal Muharram. Okey, awal Muharram kita baca Yasin 3 kali, ada doa-doa dia. Baik, kita baca waktu tu ya, kita nak minta pada Allah. Tiba-tiba waktu tersebut didatangkan. Kita yang belajar ni, kita cari-cari hadis, tak ada pun satu hadis yang menyuruh kita baca Yasin sampai 3 kali. Yang adanya pula diceritakan tentang kejadian turun naik malaikat ni bukan datang pada hujung tahun ataupun pada awal tahun, tapi malaikat turun naik pada tiap-tiap hari. Maknanya kita nak kena baca tiap-tiap hari Yasin 3 kali ke? Tak perlu baca sampai macam tu. Kerana malaikat tiap-tiap hari dia bawa naik amalan kita, bawa turun. Bukan sekadar tiap-tiap hari, setiap masa ni kiraman katibin duduk kiri kanan, duduk catat buku catatan amalan kita ni. Okey, baik. Maka waktu tersebut untuk kita rasa takut tu bukan pada hujung tahun sahaja, tiap-tiap hari kena rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza tak orang yang faham dengan orang yang tak faham? Orang yang tak faham dia buat dosa, nunggu, hujung tahun okey kita akan malam ni mesti kena pergi ni. Sebab apa ni nak cover balik, nak hapuskan dosa kita sepanjang tahun. Ini orang yang jahil. Sebab tu disebut fiqh adalah fiqh. Fiqh ni maknanya faham, supaya kita nak faham apa yang kita buat hari ni. Inilah yang disebut dalam Al-Quran ilmul yaqin ataupun ilmal yaqin. Apa dia ilmal yaqin? Ilmu yang datang dengan cara yakin. Contoh kita katakan hari ni, sebelum ni kita mungkin buat baca Al-Quran, baca kita panggil istilah gugak baca tak lancar. Kita pun datang ke Arab, kita baca guru, kita dapat baca dengan lancar. Dulu kita main hentam, langgar saja. Sekarang ni kita dah pandai kerana kita belajar. Bila kita dah belajar, tak ke rasa seronok? Orang yang belajar baca Al-Quran dengan lancar disebabkan dia belajar, kita rasa tenang, kita baca pun kita jadi seronok. Baik. Begitu juga sebelum ni kita tak tahu pun, dulunya ada orang yang bila mau musafir dia tak nak solat jamak. Alasannya dia kata, buat apa nak solat jamak? Dia kata aku buat lagi ni, aku kuat lagi. Orang solat jamak tu semua yang jenis pemalas semua. Okey, contohnya dakwaan dia. Tapi bila mana dia belajar, rupanya ada dalil-dalil yang tertentu dalam bab solat jamak, sehingga Nabi menyebut innaha sadaqatun tasaddaqallahu biha. Solat jamak itu adalah sedekah yang Allah berikan kat kamu. Tak nakkah terima Allah nak sedekah kat kamu? Oh, macam tu rupanya. Maknanya kalau kita tak nak terima sedekah Allah, teruk sangat kita ni.
Sampai Allah nak bagi pun kita tak nak ambil. Ini maksudnya yang kita nak faham sampai macam tu. Baik, dulu kita solat. Contohnya dulu orang